pagi ni saya pergi Jumaat ni lah, saya just nak share lah. Just benda penting juga, benda yang bersangkut paut dengan kerja kita lah. Okay. Kemanisan apabila sifat bersabar. Alright. Saya ada ambil artikel ni daripada Sinar Harian lah. So dia punya tu tak berapa panjang sangat tapi compact. Untuk kita sharing pagi ni lah. InsyaAllah semoga dapat apa-apa manfaat daripada sharing saya pagi ni lah. Sudah lumrah manusia, walaupun ramai yang mengetahui maksud dan kerja bersabar, mereka sering lupa untuk mengamalkannya. Pastikan tidak apabila diberikan dugaan, rata-ratanya akan mengeluh, malah marah lantaran tidak tahan diuji. Namun ketahuilah setiap kesukaran hidup yang Allah berikan adalah seiring dengan kemampuan mereka untuk menghadapinya. Maknanya Allah uji kita mengikut kita punya tak kemampuan lah. Dia dah tahu kita macam mana kan. So dia akan ikut kemampuan dan kita insyaAllah boleh harungi lah. Bahkan Al-Quran menjelaskan pelbagai kebaikan dapat diraih di dunia dan akhirat oleh insan yang sabar, tidak kira sama ada mereka miskin atau kaya. Ganjaran kepada orang yang beriman yang memiliki sifat mahmudah tersebut cukup menakjubkan. Beruntunglah golongan itu apabila dijanjikan kejayaan, kebahagiaan syurga dan terhindar daripada seksa api neraka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 153, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Okay? Begitulah sayangnya yang Maha Kuasa sehingga orang yang sabar dijamin tidak akan rugi. Apabila kemanisan-kemanisan lain jika seorang menghiasi diri dengan sifat sabar? Okey, pertama. Sifat marah. Mengupas lanjut mengenai sifat marah mahmudah, pendakwa Ustaz Muhammad Hasan Adli Yahya atau lebih dikenali sebagai Imam Muda Hasan memetik kata-kata Imam Al-Ghazali yang menyebut bahawa manusia memiliki nafsu, akal dan hati. Jelas beliau tiga elemen itu sebenarnya tidak boleh dilihat dengan mata kasar, tapi ia ada pada diri kita. Hati itu ibarat raja di dalam diri kita. Akal pula penasihat kepada hati. Manakala nafsu bersifat tidak baik yang akan mendorong kepada kejahatan. Okay? Nafsu itulah yang selalu menasihati raja, itu hati itulah, supaya membuat kerja lain. Oleh sebab itu, dalam menangani nafsu, itu musuh dalam diri, perlunya ada sifat sabar. Lawan sifat sabar adalah marah. Manusia susah untuk mengawal kemarahan. Sebab itu sifat sabar begitu penting. Okay? Beliau berkata lagi, sabar ada banyak jenis lah. Ia bukan hanya sabar ketika menghadapi ujian, tetapi juga mengawal kemarahan dan berdepan dengan situasi yang menyebabkan kita melampiaskan marah. Okay? Just kita cool down lah. Pendek kata, sifat itu perlu ada pada setiap tempat. Ia termasuklah ketika kita menunaikan ibadat dan solat. Okay? Dalam solat pun kadang-kadang kita nak laju, nak cepat kan. So dekat situ pun perlu ada kesabaran lah. Okay? Apabila kita solat dengan sifat sabar, ibadah yang ditunaikan pun dalam keadaan tenang dan tidak kelang kabut. Begitu juga sewaktu berdoa dan apabila berhadapan dengan berita kematian. Okey, Imam Muda juga mengingatkan bahawa selain sifat mahmudah itu, sabar juga sebenarnya merupakan antara salah seorang nama anak iblis. Sabar anak iblis itu bukan seperti sifat sabar, tetapi dialah sebenarnya yang memainkan peranan untuk menjadikan anak cucu Nabi Adam supaya tidak bersabar. Sabar anak iblis itu musuh kita. Okey, jadi satu adalah untuk urus takdir. Sifat sabar ni, perkongsian Imam Muda juga tentang topik sabar ni apabila beliau menyentuh tentang ganjaran kepada orang yang bersabar. Okay? Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang amalan terbaik yang pernah dilakukan supaya boleh masuk syurga. Baginda menjawab, jangan marah. Jangan marah itu merupakan sifat sabar yang boleh mengatasi sifat marah. Baginda SAW bersabda, ahli syurgalah orang yang memiliki sifat sabar. Ini kerana orang yang sentiasa mengawal dirinya dengan baik, dia selalu berbaik sangka dengan Allah SWT. Inilah yang dikatakan sebagai calon-calon ahli syurga. Okay, kenapa begitu? Aku macam tu. Golongan ini sebenarnya tahu apa jua yang melanda, semua itu datang daripada Allah. Sebagai hamba, kita tidak boleh melawan takdir Allah, cuma kita boleh menguruskan takdir itu dengan baik.
Maknanya menguruskan takdir ni maknanya kita punya usaha, kita punya cara, kita punya strategi supaya ia berjalan dengan baik. Okey. Bahkan orang yang bersikap sabar merupakan orang yang sangat tenang di dunia. Apapun ujian diberikan oleh Allah SWT, dia tetap dalam keadaan tenang kerana tahu bahawa apa yang berlaku akan tetap terjadi. Cuma bagaimana dia nak berhadapan, bagaimana dia nak berhadapan dengan ujian lah yang dia hadapi tu, macam mana cara dia, itu pula kat dia. Okay. Firman Allah SWT, dan taatlah pada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gemetar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Maksud, kadang-kadang kita jiwa kita ni tak tenang. Kadang-kadang ada benda yang kita nak marah, ada benda yang tak betul kan. Tetapi perselisihan tu jangan kita panjangkan. Kita tenangkan fikiran kita, fokus fikirkan segala ujian ni adalah datang daripada Allah. Ada benda yang terbaik untuk kita, so kita proceed je, kita teruskan. Kehidupan kita buat something yang lebih baik. Okay? Ayat itu menjelaskan, menggambarkan bahawa Allah SWT akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Jika seorang itu tak sabar, dia sebenarnya berkawan dengan iblis dan syaitan. Alim seperti mana pun, jika tidak sabar dari diri kita, maka hilanglah segala kebaikan. Tak sabar ni dia kelang kabut. Kelang kabut dia akan jadi celaru. Celaru ni selalunya benda-benda tu akan datang lah. Sifat-sifat yang tak baik tu dia akan datang, negativity tu akan datang, akan ganggu kita lah. Tu yang akan buatkan kadang-kadang kita sakit kepala, kadang-kadang kita sakit perut. Benda-benda tu physically dia akan attack kita lah. Mentally dia akan jadi kita down sikit, malas buat kerja, buat delay, bertangguh, benda-benda macam tu. Okay? Untuk menjadi orang, kita kena belajar untuk memahami sifat sabar dengan ilmu menguruskan emosi. Dalam hadis ada disebut bahawa ketika marah kita perlu memulakan dengan akhlak yang baik, memaafkan orang terlebih dahulu, mengucapkan taus, dan jika masih lagi marah, keluarlah daripada situasi berkenaan. Macam sekali ambillah wudu kan. Okey, sifat sabar ni 90 kali disebut dalam Quran. Okey. Ketahuilah bahawa sabar menjadi benteng supaya kita tidak membinasakan diri dengan dosa dan maksiat, dan serta tidak bergaduh sesama manusia dan penuh amarah dan dikuasai oleh baran. Benar, memang Allah memerintahkan kita supaya bersifat sabar. Kemanisannya akan dirasai apabila kita berada dekat dengan Allah, Allah yang Maha Penyayang. Perasan tak, kadang-kadang kita ada satu ujian yang datang kat kita kan. Datang tiba-tiba datang kan. Dengan sifat sabar kita okey, kita redha kan. Perasan tak, kadang-kadang dia akan datang balik kita punya ganjaran tu lah. Kita sendiri yang perasan, bukan orang lain perasan. Kita sendiri akan perasan, okey, benda tu mungkin Allah mudahkan cara kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah ada tambah rezeki anak bini kita, so kat situ dengan sabar tu. Tapi yang perasan siapa? Kita yang perasan sebenarnya. Benda tu kadang-kadang kita tak payah cerita, tapi kita yang perasan, okey, mungkinlah inilah daripada hasil daripada kesabaran aku ni, sabar, dapat benda macam ni. Okay. Tak boleh bersabar jika berkaitan hak Allah. Hidup di dunia yang fana ini sememangnya tidak lari daripada ujian, tidak lengkap rasanya hidup tanpa merentas dugaan yang pelbagai. Dengan itu semua ia akan mencurahkan hari-hari seorang manusia di muka bumi. Okey, perkara turut diakui pendakwa Ustaz Wan Akasya Wan Abdul Hamid, namun ketika ini semua pada masa itu kita tidak boleh bersabar kerana ia melibatkan perkara berkaitan dengan hak Allah. Kita kena dahulukan. Sifat sabar hanya boleh melibatkan apabila ia sekadar menyentuh pribadi, keluarga dan sebagainya. Contoh nak sabar, nak semayang apa? Semayang ujung waktu, tak apa, sabar dulu. Kita delay, kita semayang kejap lagi lah. Sabar, kita sabar. Itu tak boleh lah. Benda-benda wajib tu kita kena buat dulu lah. Kita kena dahulukan benda-benda wajib. Okey. Ada ujian yang bentuk penyakit, kesusahan, kepayahan dan kekayaan dan banyak lagi. Okey. Kesusahan, kepayahan, kekayaan dan banyak lagi ni orang cakap Allah nak uji kita dari kesusahan dan kekayaan. Kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang kita senang, tapi kadang-kadang ada orang cakap kita itu susah, kita tengok orang lain susah. So sebenarnya Allah nak uji kita, bagaimana yang senang tu nak bantu yang susah. Yang susah tu macam mana dia nak increase dia punya kehidupan tu menjadi lebih mudah, lebih senang. So kadang-kadang masing-masing kena each other, kena faham lah kenapa dia susah dan kenapa dia senang lah. So selagi dia mampu, selagi dia sabar, dia menjalankan dia punya tanggungjawab, insyaAllah dia akan keluar daripada simptom-simptom tu lah. Okay? Ialah bahawa Allah menguji kita disuruh sabar, sesungguhnya Allah SWT sebenarnya tidak akan mensisihkan sifat sabar kita.
So kalau kita nak tunggu hasil dia, kita kena sabarlah, kan? Okay? Hanya orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jelas, contohnya apabila kita menunaikan solat, satu pahala akan kita beri. Jika kita buat berjemaah, ia akan dilipat gandakan 27 kali ganda. Anda kata kita baca Quran, satu huruf 10 pahala. Dan Allah boleh gandakan 700 kali ganda pahala. Namun untuk pahala sabar, Allah tidak menyebutnya jumlah yang spesifik. So tak ada jumlah spesifik kiraan figure apa yang kita nak. Apa kalau kita bersabar ni. Allah kata pahala bersabar atas batas. Bukan 100, bukan 1000, bukan 1 juta, bukan 1 bilion, tapi infinity. Banyaklah kelebihan bersabar ni. So apa yang penting adalah kita bersabar dan jalankan tanggungjawab kita seharian, insyaAllah. Itu saja perkongsian saya pada hari ini.